الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الله توكلنا ربنا لا بيننا وبين القوم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala pula atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita dan hidayah Allah Ta'ala kembali ke semula kita ke dalam madrasah Minhajul Abidin, pengajian kitab Minhajul Abidin siri tasawuf karangan bagi Imam Razali rahimahullah ta'ala. Hari itu kita berhenti pada muka surat 59, tajuknya dan sahaja telah diserupa yang demikian itu setengah orang yang salihin dengan maidah seperti periuk di bawah hati menggelegak dan uapnya terangkat kepadanya, maka banyak uapnya itu mengeruh akan dia dan mengeras akan dia hati. Tiduran. Jadi tajuk asalnya iaitulah mengenai penjagaan perut. Jaga perut artinya jaga makan dan minum. Pada dasarnya makan dan minum bukannya harus, iaitu harus pada yang halal sahaja. Karena Allah Ta'ala perintah kulu washrabu, makanlah, minumlah. Dari ayat lain Tuhan jaga, walaupun dia suruh makan, dia suruh minum, tetapi dari ayat lain dia sebut pula jangan engkau makan harta secara batil, iaitu harta secara tak sebenar, iaitu harta yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya orang mukmin, jangan engkau makan harta sesama kamu dengan secara tidak sebenar, iaitu secara haram. Kau yang mencuri ke, duit riba ke, duit rasuah ke, pecah amanah ke, atau duit zakat bagi dengan tak sebenar, itu maksud dari kata maka harta yang batil, harta yang tak sebenar. Sungguh pun yang harus Allah Ta'ala jaga juga ujung ayat tu, wala tusrifu, jangan melampaui. Nak makan anda makanlah, nak minum anda silalah. Wala tusrifu, jangan melampaui. Apa makna jangan melampau? Jangan yang haram, halal saja sudahlah. Dan halal pula jangan terlanjur banyak. Terlanjur banyak pun jadi haram juga. Sampai kemudarat kepada tubuh badan, walaupun ia halal jadi haram juga. Maka rentangan daripada itulah Imam Razali rahimahullah ta'ala dia sebut, kerana makan minum ni berkait rapat dengan hati, dan hati berkait rapat dengan ibadah. Bila rosak makan minum, maka rosaklah hati kita. Bila hati rosak, ibadah rosak selalu dah. Kekuatan ibadah dia bergantung kepada hati kita. Dan hati ini ditempa daripada makanan minuman kita lah. Jadi hadis dulunya Nabi kata la tumitul qalba bi kasratit ta'ami wasyarabi fa innal qalba kadzar'i yamutu idza kasura alaihi al-ma'u. Apa maksud? Jangan kamu mati ke hati. Nabi pesan kepada kita sekalian, jangan kamu mematikan hati kamu.
Berartinya hati ini benda hidup. Hati ini benda yang hidup. Ada ketikanya dia boleh mati hati. Walaupun tuai dia hidup cokoh, tapi hati ada kalanya dia boleh jadi mati. Apakah punca hati boleh mati? Salah satunya Nabi sebut di sini, jangan kamu matikan hati dengan membanyakkan makannya dan minumnya. Banyaknya makan minum ni menyebab matinya hati. Setara mana banyak, ukur perut masing-masing lah. Banyak sikit, ukur perut masing-masing. Orang ni perut halus, tubuh kecil, jemput, 2 jemput je. Orang perut besar, buaya 2 pinggan tu sikit bagi dia. Ada kira ukur perut masing-masing. Cuma Nabi kata jangan banyak. Maka kita boleh tahu mana banyak, mana sikit. Kita boleh suka dengan diri kita. Manakah Nabi kata jangan banyak, dan manakah dia kata sedikit. Itu terpulang kepada perut kita masing-masing. Apa yang Nabi nak beritahu sininya, hati benda yang hidup. Teka-teka dia boleh jadi mati. Punca matinya hati iaitulah banyak makan, banyak minum. Masya-Allah. Bukan setakat kita buat maksiat je hati mati. Kita makan benda halal ni kalau lebih suka teh pun dia jadi mati juga. Kita makan minum yang halal ni kalau lebih suka teh dia boleh mati. Apa makna mati hati? Terlepas dah kita orang tak terima pengajaran, tak nampak jalan akhirat, tak berasa bila sebut syurga neraka, tak berasa sebut dosa pahala, tak berasa nak berhubung dengan Allah Ta'ala. Dia jadi biuk, supaya hati kena biuk kita. Tak berasa ke satu dah. Lagi pula Nabi kata sebab apa Nabi larang? Kerana maka yakni kerana. Itu maka itu panggil maka takliliyah. Kerana bahawasanya hati, kerana bahawasanya hati seperti perhumuan. Hati ini sepertilah tanaman atau sayur-sayuran. Macam mana? Matilah ia hati apabila banyak air atasnya. Sayur-sayuran ni kalau lebih air mati. Lebih air. Cara air, bila pohon ni cara air, dia jadi kuning, lama kelamaan luruh daun, lama kelamaan buruk akar. Bila akar tu buruk, daun kecut selalu dah. Cara tu. Bila akar dalam tanah tu buruk, dia mudahlah warna. Kuning, kecut, lembab, jatuh dah. Akhirnya tinggal pucuk leh. Akhir pucuk tu pun kuning juga. Mampu pucuk. Bila pucuk mampu, dia menarah ke batai pula. Akhir dia turun ke bawah, jatuh kuning lagi dah. Begitulah hati kita ni benda yang hidup, dia akan mati dengan sebab banyak makan dan banyak minum. Itu bahayanya bila lebih suka teh. Dia suruh ubat dah, ubat Panadol ke, ubat kecil manis ke, ubat darah tinggi. Kalau lebih suka teh, dia memberi mudarat pula kepada tubuh badan. Dan sebenarnya telah diserupakan yang demikian itu setengah orang yang salihin, setengah-setengah orang salih, orang yang jaga ibadah dan orang yang membanyak ibadah. Dia buat dia serupa dengan Maidah. Maidah ni perut. Itu Maidah tempat simpan makan dia perut lah. Seperti periuk. Jadi perut dalam tubuh kita ni serupa periuk lah. Periuk ni tempat simpan makanan. Tempat simpan nasi, tempat simpan gula. Maka dalam perut kita ni macam-macam kita simpan. Nasi pada, sayur pada, lauk pada, air pada. Di bawah hati menggelegak.
Di bawah tu hati menggelegak. Dan huwaknya, huwak tu maksudnya huwak. Huwak gelegak tu. Huwak daripada puyuk, bila dia gelegak, terangkatlah kepada hati. Maka banyak huwaknya, huwak gelegak. Bila gelegak tu huwak, maka peluh atau asap tu jadi kupu-kupu naik. Mengeruh akal-akal hati dan mengeras akal-akal hati. Itulah kesal daripada kesal makan banyak. Bila hati ni mati, tutuplah jalan ibadat. Jalan nak ibadat kepada Allah tu tutup selalu dah. Dia tak berasa nak buat ibadat. Dan yang kedua, kesal buruk daripada banyak makan dan minum lagi, bahawasanya di dalam membanyakkan makan itu, bila makan banyak, makan acak kali, fitnah bagi segala anggota, dia boleh menyusah kepada anggota-anggota lain pula. Paling kurangnya anggota perut. Dan setiap kali makanan masuk, perut mesti buat kerja. Kerjanya menghancurkan makanan tersebut. Kalau banyak makanan masuk, maka kena kerja kuatlah perut itu menghancurkan makanan tersebut. Kadang-kadang perut rasa letih juga, nak berehat juga. Perut pun nak berehat juga. Tapi orang tua dia tak reti bahasa perut. Dia isi sama. Kalau perut ni boleh kecek, dan kalau kita boleh dengar sama. Lah padan tak ada makan dah. Padan-padan lah makan. Aku tak cakap dah nak kisah Mutlak ni. Aku pun nak berehat juga. Tapi kita tak reti bahasa perut. Oleh kerana nafsu duk menguasai perut, mulut nak nganggur, gigi nak punya, tekuk nak telan sama. Kelipar mata nampak nak telan selalu dah. Bila nafsu menguasai perut kita. Tapi perut dekat Allah dia kecek, tapi kita tak reti bahasa perut. Membenahkan segala anggota dan membangkit akan dia bagi yang berlebih-lebih. Bila kita nak makan banyak, nak makan sedap, kena berohak dah. Yang ini kita makan sedap sekali. Kita makan siakap 4 rasa. Dia buat 3, kena buat 4 hari ni. Daging merah, udang goreng. Apa ni gerai budak puasa pun tak boleh makan sangat. Nak balas dendam budak sawah. Bila nak makan lauk, nekal kena cari. Kena cari sayur pula. Allah kena cari bahan-bahan nak sedap tu. Dia pusing kedai saja 2-3 jam. Nak boleh buka bahan nak masuk sedap hari ni. Patut Allah penuh tangan bawa pergi bawah dia ada bonek kereta nak kata klik dah. Air masuk pula. Tak jumpa lagi anak. Anak komen. Kalau tu laki bila kereta nunggu kat nama lagi kau nak klik. Tak habis-habis. Maknanya kau mana lagi dengan bini. Asal kita nak. Lingkau dekat ni pih mereka kena. Walau dia nak makan juga bukan tak si makan. Adakah dia makan banyak dengan bini. Masa makan tak banyak kan. Takut nunggu dah kereta ni kat Allah. Nipih dah tengok. Nampak lagi ke? Lohak dah kan. Apa nak makan banyak. Nak makan sedap. Nak makan banyak. Ialah benarnya harus, pada dasarnya harus. Tapi itulah penyakitnya. Memfitnah segala anggota. Dan membangkit kepada berlebih-lebih. Duit pun mesti kena waktu lebih-lebih dah. Dan binasanya. Maka bahawasanya seseorang laki-laki termasuklah awak perempuan samalah. Apabila adalah ia kenyang, bila makan kenyang, timbul penyakit uduhnya, punggung, timbul penyakit belakang. Bila kenyang, kadang-kadang mari punggung pula. Jangan kadang-kadang perangai ni lapar, punggung kenyang, punggung Allah buruk nak perangai ni. Lapar pun belakang, kenyang pun belakang. Dan ingin dan suka matanya melihat kepada barang yang tiada memberi faedah. Kadang-kadang nafsu ni bila buat jamuan raya rumah terbuka,
pejabat terbuka, rumah terbuka. Nak pergi meja ni penuh dengan makanan. Kadang-kadang nak menunjuk kata kita ni duit banyak, beli makanan banyak. Berlombok-lombok atas meja tu. Bila saya nak pilih, makanlah nak makan apa. Makan sedap lah hari ni. Sebulan dah kita tak makan tengah hari. Pakat makan belakang lah. Makan sebuah-buah sekenyai-kenyainya. Menggalak pun nak suruh makan sekenyai-kenyainya. Banyak berbagai aneka atas meja tu. Jamuan raya. Tidak habis rumah, kadang-kadang tak habis pada makanan. Biasanya kita kalau dia makan banyak, makan sedap, makan mewah, kita tak teringat dah kepada orang susah. Yang tak akan mari sifat teringat kepada orang susah. Yang tak akan mari sifat kesian kepada orang miskin. Sebab kita dah biasa banyak semua. Bila kita dah biasa dengan makan sedap, makan banyak, makan mewah, makan tempat mahal-mahal, makan tempat suruh-suruh, ini menyebabkan hati kita terlupa kepada orang fakir miskin. Kita terlupa kepada saudara mara kita menderita di Palestin, Rohingya lagi, Suria lagi. Dan mohon juga Allah, nasi tubuh tafasir berputih lagi. Sapu-sapu juga telah makan. Sebelah Afrika, sebelah kulit hitam. Semua tu tak akan ingat bila kita tu dengan kenyai semua. Supaya juga orang atas pemimpin ahli politik bila makan kenyai, duduk tempat mewah, buka puasa di hati mewah. Semeja 1,000, sepala 200, 200 sepala 200, semeja 1,000. Bila ahli politik pemimpin makan tempat mahal, tempat mewah, ingat tidak kepada pengundi-pengundi kita yang miskin, pengundi kita tak ingat. Kalau ingat tak pergi dah sini. Kalau betul-betul itulah jujur kan, baik pergi buka puasa tak masjid. Jajak masjid-masjid kawasan kita, mana untuk mengundi kita pergi jajak belakang buka puasa bersama dengan rakyat kita. Ini kalau hati jujur semua. Hari nak pilih raya tak pergi sela dengan orang susah, suah mulut. Orang boleh puasa lupa pada ini bukan kerja tak Islam belakang ni. Bukan Islam matlamat, puasa matlamat gitulah. Tak ingat kepada rakyat sendiri. Tak ingat kepada saudara sesama sendiri. Itu kesan buruk daripada bila mewah sangat kenyai terlajak. Dan akan timbul pula penyakit lain yang tadi kata, bila perut dikenyai, suka matanya melihat kepada barang yang tiada memberi faedah. Apa barang tak faedah? Daripada haram. Biasa ada nafsu ni, haram kaya dia dah. Sudah makan kenyai. Mana remote TV? Buka TV TV 2 malam ni Hindustan. Amitabh belajar. Suka tengok. Balik pula. Pukul 11.30 malam. Anda punya orang tak main TV dah, dia main Facebook dah. Tengok Facebook pula dah. Macam-macam lah. Jadi nafsunya dia akan dorong ke arah tu. Berapa orang betul-betul lepas kenyang boleh buka nak baca Quran. Kalau buka nak baca pun tak ada SPP, gelap mata selalu dah. Dia tak ada ki. Tak ada ki, mengatur selalu dah. Itu nafsu kita. Daripada yang kalau tengok benda haram, dosa dah lah. Daripada haram atau lebih-lebih pada yang sia-sia. Kalau tak menengok benda haram pun, duk balik tengok benda-benda yang sia-sia atau gadget yang sia-sia. Dan telinga pun suka dengan benda-benda yang sia-sia bagi mendengar kepadanya. Kepada yang sia-sia itu. Dan lidahnya berkata-kata kepadanya kepada yang sia-sia itu. Mulut suka kecek benda-benda tak pakai faedah. Dan baratnya ada kalanya kemaluan
kepada keinginan, yakni keinginan seks pula. Dan kakinya berjalan kepada yang sia-sia. Semua ni merugikan kita. Rugi. Janganlah walaupun memanglah tak baca Quran ni bukanlah satu dosa. Walaupun tak baca Quran bukan satu dosa, tetapi satu kerugian. Tak baca Quran satu kerugian. Sebab pahala satu huruf 10, 3 huruf 30. Dan jika ada laparlah ia perut, maka adalah segala anggotanya sekaliannya dapat petunjuk. Sebaliknya kalau perut ni lapar sederhana, bukan lapar yang sangat. Lapar ketara tak mampu juga nak buat ibadat. Jika ada lapar ia yang lapar yang sederhana, maka adalah segala anggotanya, mata, tangan, lidah, telinga, kaki, perut, sekaliannya dapat petunjuk, dapat hidayah. Tiada ingin kepada sesuatu daripada ini, daripada perkara yang sia-sia. Tengoklah bulan puasa baru ni, sehari kita tak boleh makan, tak boleh minum, tapi semaya Jumaat kita boleh jaga tiap-tiap waktu. Semaya tarawih kita boleh buat 23 rakaat sekali dengan witir. Walaupun tengah hari kita lapar tu, lapar pula bukan sejam, 13 jam kita lapar, tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi dari segi roh ada kekuatan kita dengan ibadat. Ada segi perut memang lapar. Muka tu nampak kecut, nampak merah, tapi hati bersinar warna. Hati juga, muka nampak kecut, tapi hati juga. Kenapa? Sebab 13 jam kita diwajib tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi nak sebuah ibadah, kuat kita beribadah kepada Allah. Tengoklah sejarah Nabi, begitu juga sahabat. Dia ni kalau bak makan tak ada bunyi, dia makan banyak, tak ada bunyi makan kenyang. Kita bunyinya lapar berminggu-minggu, lapar 2 bulan Nabi kita sendiri. Adanya air kosong dengan buah tamar. Begitulah sahabat duduk dia dekat ada lapar. Tapi cuba tengok ibadat dia, cuba tengok perjuangan dia, cuba tengok akhlak dia, muamalah politik, pergaulan sosial dia. Masya Allah, dekat dengan Tuhan. Kita makan minum kuat, makan minum banyak, tak putus-putus makan minum. Nak makan sebulan tu stok ada dah lebih tu. Subhanallah. Tapi cuba balik ibadat kita. Secara mana? Allah jauh. Sebab itulah ibadat ni dia ada minhaj. Ibadat ni dia ada minhaj, ada jalan dia. Sebab tu kita ni kita minhajil abidin, jalan untuk beribadat. Kita nak ibadat kepada Allah ni dia ada jalan. Bila kita beribadat tanpa jalan dia akan terbabas. Boleh buat tapi terbabas. Kadang-kadang tak sampai maksud kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Bila kita buat ibadat mengikut minhaj, mengikut jalan-jalan dia, insya-Allah kita akan tidak terbabas dan sampai kepada matlamat kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa guna kalau kita hidup tidak buat ibadat? Apa guna Allah Ta'ala cipta kita tak buat ibadat? Kita dah tak ada guna, Tuhan guna semua dia buat kita. Sia-sia lah. Allah Ta'ala jadi kita sekiranya kita tidak buat ibadat kepada Allah. Maka orang yang makan banyak, orang yang makan semua ni dia tak kisah ibadat. Dia tak peduli. Dia tak fikir pun nak buat ibadat. Dia tak fikir pun nak sabar ke tak sabar. Itu orang yang tak peduli kepada ibadat. Baik. Tiada ingin kepada sesuatu daripada ini dan tiada suka dan berakhir baginya. Soalnya telah berkatalah Ustaz Abu Ja'far rahimahullah. Itu Ustaz, tapi orang alim besar, cuma istilah dia Ustaz. Biasa kalau kita Ustaz ni orang kena biasa.
Tapi di sini sungguh berkata ustaz, tapi ini orang alim besar namanya Abu Ja'far rahimahullah ta'ala. Dia kata bahasanya perut satu anggota, jika laparlah ia segala anggota. Jika laparlah ia kenyang segala anggotanya. Apa makna? Yakni tetap segala anggota. Dan jika kenyanglah ia perut. Sebaliknya kalau perut dia kenyang dengan makan banyak, minum banyak, nascaya lapar dah segala anggotanya. Maksudnya kalau perut dia kenyang telaja, anggota ni akan jadi maksiat ke Tuhan pula. Nak semaya pun jadi malas pula. Kalau boleh semaya pun tak ada kemanisan. Nak baca Quran pun berat. Kalau baca pun jangan kemanisan, mengantuk pula dah. Dan jumlahnya yakni perhimpunan adalah pekerjaan ini, bahawasanya segala perbuatan laki-laki termasuk juga perempuan lah. Segala kerja kita laki-laki maupun perempuan, dan perkataannya atas sekira-kira makannya dan minumnya lah. Jika masuk yang haram, keluarlah haram. Ini jaga ni. Kalau dah makannya hak masuk dalam perut kita benda yang haram, maka keluarlah ke mulut kita ke benda yang haram. Apa benda yang haram tu ke mulut? Suka ngobat. Paling kurangnya suka kecek sia-sia. Suka fitnah ke orang. Suka buat fitnah lah. Dengan kata-kata ke, dengan tulisan ke. Begitulah mata pun suka dia tengok benda yang haram. Tangan kaki suka nak buat benda yang haram. Puncanya masuk dalam perut benda yang haram. Ini sama dah kita dengan bila masuk dalam perut yang haram, maka tubik ke mata ke benda haram, tubik ke telinga ke benda haram, tubik ke mulut ke benda haram, tubik ke kemaluan ke benda haram, tubik tangan kaki ke benda haram juga. Apa maksud tubik? Mata suka nak tengok benda haram, telinga suka nak dengar benda haram, kaki tangan suka nak buat benda yang haram. Dan jika masuk yang lebih-lebih keluar lebih-lebih pula. Seperti makanan itulah benih perbuatan dan segala perbuatan tumbuh nyatalah ia daripada benih. Nak tengok siapa kita, tengok apa kita makan. Tubuh dah. Nak tengok siapa kita, tengok apa yang kita makan. Artinya kalau kita makan benda yang halal, berartinya kita orang yang saleh, orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Dan ketiga daripada buruknya, kesan buruk makan banyak lagi, bahawasanya ada banyak makan sedikit faham dan ilmu. Orang yang makan kenyang terlajak ni payah nak faham kalau bab agama. Ngaji agama payah nak faham. Kalau ngapa Quran payah nak ingat. Maka bahawasanya perut kenyang menghilangkan cerdik. Ini khususnya bagi pelajar-pelajar, bila makan kenyang terlaja, payah nak dapat ilmu. Ada sungguh kalau kita makan kenyang belum ngorek tadi, kita mari belajar lepas ngorek. Kadang-kadangnya didengar. Kalau tak didengar pun tidur, begitu je. Kita lagi dah. Jangan main gelap mata selalu dah. Lagi kita perut tak lapar ni pun ngantuk boleh cepat mengajar. Jangan ke perut kenyang pun dah. Dan sebenarnya telah benar Ad-Darani rahimahullahu ta'ala sekira-kiranya berkatalah ia Ad-Darani, apabila engkau berkehendak satu-satu hajat daripada beberapa hajat dunia dan akhirat, maka jangan engkau makan hingga didapatnya engkau akan hajat. Maka kerana bahawasanya makan itu mengubah akal-akal. Dan ini pekerjaan yang amat nyata, yang ini jelas diketahui orang yang mencuba akalnya. Itulah kita nak ilmu semasa kita mengaji agama ni, makan minum kena ada sukat. Maksudnya jangan kenyang terada. Halal tu tak kena kecek dah, tu mesti dah. Halal tu tak kena rayak dah. Pokok mana pun kena halal semata dah makan ni. Kemudian halal ni pun ada sukat.
Masya Allah, atas dunia ni kinilah ada. Hak tempat boleh makan banyak sementi sedap sementi kat nak ada syurga nanti. Sana nak makan banyak lagi lah. Nak kenyang puji ke lagi lah. Sebab apa? Sebab ada syurga ni tak ada ibadat ke apa dah. Ada pun atas dunia ni kita berikat dengan ibadat. Maka ibadat tak boleh nak buat kalau buruknya sangat. Maka kena patahlah kita demi kita nak syurga di akhirat ni gelap. Ini banyak patah darah kita atas dunia. Ini sebagai ujian ada ni. Tengok bulan puasa ni kita ujian dengan puasa. Amalnya ujian dengan tarawih. Dah habis bulan Ramadan tu uji dengan niat Syawal pula. Tuhan apa Nabi sebut pula niat Syawal ni supaya puasa setahun. Puasa ni hari pahala supaya puasa setahun. Siapa di kalangan kita puasa 12 bulan tu. Siapa di kalangan kita puasa tiap-tiap hari 360 hari tak puasa. Tapi ni hari Nabi kata supaya setahun. Bulan Ramadan baru ni Nabi tak sebut pun setahun, walau 30 hari je. Tapi ni Syawal ni supaya setahun. Tapi Masya Allah, cabaran ni hari lebih kuat daripada 29 hari baru ni lagi. Ujian juga. Patut-patut tak ada habis dah puasa 30 hari baru ni. Apa dah sebut puasa lagi? Berapa puasanya? Tapi begitulah hakikat kita duduk dalam ujian sama. Habis Syawal ni masuk Zulkaidah, Zulhijjah, korban pula 500 sekian pula, ujian pula. Orang haji 10,000 gimana? Itu biji, lepas tu kena buat hijau pula, meletak wukuf, oh Allahu Akbar. Ujian pula. Lepas tu Tuhan kata, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Liyabluwakum, supaya aku uji kamu. Jadi ibadat-ibadat ni merupakan ujian. Dulu ke tak dulu, tunggulah keputusan daripada masa nanti. Sebelah kata sebelah, nanti tengok sana lah. Hala ni kita duduk dalam ujian bagusnya. Pas tangga, pas punya ada semua ujian. Maka kita kena hadapi ujian tersebut. Maka ibadat ni satu ujian. Sama ada ibadat fardu, ibadat sunnah, fardu ain, fardu kifayah. Ini merupakan ujian daripada Allah. Ayyukum ahsanu amalan. Yang manakah di kalangan kamu wahai manusia yang terlebih elok amalan-amalannya. Maka ibadat ni tak akan sempurna kalau buruknya. Dan ibadat kita tak akan mampu nak buat banyak kalau kita buruknya. Allah Akbar. Inilah pengajian tasawuf. Tasawuf dia nak bagi hati kita. Tak suka bekok dia nak betul amalan aja. Nak betul semaya, nak betul amalan, nak betul rukun-rukun tu je. Tapi roh tak ada lagi. Bila kita mengaji tasawuf, kalau kita jumpa roh bagi ibadah. Apa roh bagi ibadahnya? Inilah makan jangan banyak sangat dah. Makan sikit-sikit. Ajak pun tak apa, sikit-sikit. Kena jaga. Keempatnya, bahawasanya pada banyak makan sedikit. Pada banyak makan, bila makan kenyang, sedikit ibadah. Sedikit ibadah. Ini contoh. Tengok satu Syawal. Allah dalam masjid ada orang yang main Jumaat. Dah sebulan kita ada puasa. Tuhan beri kita hadiah raya satu hari. Satu Syawal tu haram puasa tu. Kalau puasa juga tak sah. Bukan setakat ada tak sah nak pula. Tuhan suruh makan. Tapi dia tak suruh banyak makan. Tapi ada kerana masa tu syaitan pun lucu dah. Nyo goda, nyo gomo, nyo sepak, nyo telanjang kita. Nyo gomo semoti kita. Pas putih rumah akhirnya atas masjid tak ada orang. Timnya datang ke mana, bila datang hari tu siap tak buka. Kosong. Jumaat semaya di Serambi. Dapat tanggal tu. Allah dengar semua. Apa tu kuat makan?
seronok, berkata seronok, tapi tak ni lah. Memberi kesan buruk kepada ibadat, jadi kurang lagi sedikit ibadat. Sedikit ibadat ni bagi orang yang kuat lagi. Tak kalau jenis orang awal sungguh, bukan setakat sikit, ada langsung nak ibadat. Kerana bahawasanya apabila banyak seseorang manusia akan makan, nescaya berat tubuhnya. Tubuh tu jadi berat. Walaupun tak gemuk pun, tapi perut ni jadi berat lalu dah. Dia goliknya, golik ni kebiasaannya dua mata, golik dah. Golik bahasa kita kan jadi tergelak mata. Tergelaklah dua mata, jadi mudah mengantuk lalu dah. Kadang-kadang dia ada semaya pada baca tayat akhir tu tak habis wisalah dah, bengengok dah. Tak sah pula semaya. Dan lumpuh segala anggota. Lumpuh arti lemah segala anggota. Nak bangun tahajud tu tak ada ayat dah. Tengok sunat dekat dah. Lalu dah. Maka tiada datang daripada makan banyak ni suatu yang di suatu ibadat. Jika bersungguh-sungguh ia di atas ibadat, maka adalah ia seperti bangkai yang tercampur. Kalau tu kaca juga pun Allah buat dengan tak sempurna aja. Tak ada kemanisan, lagi pula bertebal-tebal, berteh-teh. Itulah kesan buruk daripada makan yang belajar. Jadi kesimpulannya, kita sebagai hamba Allah, matlamat kita beribadat kepada Allah, maka manhaj atau minhaj jalan untuk beribadat, salah satunya ialah jaga makan minum kita. Pasti kaya halal. Halal tu agenda utama dah. Yang kedua, sukatan kita jangan kenyang terlajar. Kata kil, kata setengah ulama, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma ja'alna minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Besok kita ada kelas pagi Ahad. Kelas pagi Ahad besok bermula, dan malam lusa pengajian kita hadir lepas Isya bersama dengan Maulana Hasan akan bermula juga. Maulana Hussein.